Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi berdakwah secara diam, senyap, berjumpa seorang-seorang, lalu Allah perintah Nabi dakwah secara terbuka. Setelah wujudnya suatu peringatan yang memungkinkan dakwah dilakukan secara lebih ke depan dan berterang-terangan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mewahyukan firman-Nya kepada Nabi SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal azizir rahim. Turun ayat ini. Maknanya, dan berilah peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat. Rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang orang-orang yang mengikutmu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka menderhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Turun ayat ini. Allah suruh Nabi sampaikan Islam terbuka kepada keluarga yang dekat, kaum dia sendiri orang Arab, Bani Hashim dan Bani Muttalib, supaya Nabi rapat dengan sahabat-sahabat yang sudah beriman. Kalau mereka tak beriman, itu bukan urusan Nabi, urusan Allah Ta'ala. Urusan Allah Ta'ala. Tanggungjawabmu menyampaikan. Kamu mestilah bertawakal, menyerah diri kepada Tuhan yang maha perkasa. Perkasa ni yang gagah, yang kuat, yang hebat. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Tuhan. Yang maha penyayang, rahmat yang melimpah ruah terhadap hamba-Nya. Ayat-ayat yang termasuk dalam surah Asy-Syu'ara yang disebut pada permulaan kisah Nabi Musa alaihi salam ketika dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi rasul. Peristiwa hijrahnya bersama Bani Israel, terselamatnya mereka dari buruan Fir'aun dan bala tenteranya, seterusnya ditenggelamkan angkatan Fir'aun. Di dalamnya mengandungi peringatan peringkat-peringkat dialami oleh Nabi Musa alaihi salam ketika menegakkan kalimah Allah di zamannya. Ayat dibaca ini dalam surah Asy-Syu'ara. Surah diturunkan di Mekah. Dalam surah ini Allah Ta'ala menceritakan Nabi Musa alaihi salam, Rasul dipilih kalangan Bani Israel, yang menghadapi raja yang paling kuat, yang paling kaya dalam dunia di zamannya, yang paling kuasa, bala tentera yang ramai, yang paling jahat, zalim, mengaku diri dia jadi Tuhan. Dia beri rezeki kepada rakyat dia, rakyat hidup dengan rezeki dia. Sombongnya Fir'aun ini. Dan Allah utuskan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menyampaikan perintah Allah Ta'ala, mendapat tentangan Fir'aun yang sangat zalim, menyembelih anak lelaki Bani Israel, membenarkan anak perempuan sahaja untuk diperhamba dan dipuaskan hawa nafsunya. Dahsyatnya tekanan terhadap Bani Israel. Fir'aun yang jahat ini berakhir dengan ditenggelamkan oleh Allah dengan bala tenteranya sekali. Peristiwa yang dahsyat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah ini Allah Ta'ala turunkan perintah supaya Nabi menyampaikan Islam secara terbuka, jangan takut. Kerana Allah Ta'ala maha perkasa, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah Ta'ala. Sabar dengan pengikut-pengikut, walau beberapa lama, beberapa tahun,
puluh tahun ke ratus tahun ke, itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Buat kerja, jangan menyerah kalah, terus di atas jalan Allah Ta'ala. Huraian tersebut diwahyukan tepat dengan perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagai contoh betapa dakwah itu mengalami tuduhan, fitnah dan tekanan apabila ia dinyatakan secara terang-terangan. Bila Islam dinyatakan secara terbuka, meminta supaya mereka yang lawan Islam itu tinggal kejahatan mereka, ikut Islam. Apabila mereka ini merasakan Islam menghalang hawa nafsu, menghalang kemahuan, maka berlakulah kezaliman dan kejahatan, menindas mereka yang berjuang untuk menegakkan Islam itu. Itu adalah perkara biasa. Dari aspek yang lain, surah tersebut mengandungi peristiwa akibat yang dialami oleh mereka yang menentang dan membohongi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengikutnya, seperti kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, kaum Lut, Ashabul Aikah, agar menjadi amaran kepada mereka yang bertindak menghalang perjuangan menegakkan Islam jika mereka berterusan dengan tindakan zalim, dan agar diketahui oleh pendukung-pendukung perjuangan Islam bahawa akibat yang baik itu untuk mereka, bukannya untuk penentang Islam. Disebut juga kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Ashabul Aikah, Nabi Shu'aib. Kaum yang sombong yang menentang Islam. Nabi Nuh alaihi salam berjuang 950 tahun. Ikut dia, satu riwayat kata 20 orang, satu riwayat kata 80 orang. 950 tahun. Macam mana nak menang? Awak menganggap sesuatu yang mustahil. Bila tiba masanya, Allah Ta'ala tenggelamkan semua mereka yang menentang Nabi Nuh itu dengan topan yang besar. Nuh dan pengikutnya diselamatkan, untuk menyatakan bahawa walau panjang macam mana sekalipun, akhirnya kemenangan pada mereka yang menegakkan Islam. Kaum Samud yang hebat memahak bukit-bukit yang berjalan, bukit yang tak boleh dicabut oleh ribut. Bila mereka menentang Nabi Saleh alaihi salam, lawan Nabi Saleh, Allah Ta'ala beri tempoh berapa lama. Mereka minta mukjizat, Allah Ta'ala beri mukjizat. Unta yang dilahirkan daripada batu yang besar, mereka nak mukjizat sangat. Mereka bersenda-sendakan mukjizat ini, sembelih unta yang diuji oleh Allah Ta'ala pada mereka. Mereka tak selamat dalam rumah batu bukit yang dipahak, tak selamat. Dengan satu tempik yang kuat, matikan mereka semua. Bukan mesti dengan angin, dengan air. Tempik yang kuat, suara yang kuat, putus, hancur jantung mereka. Bukan gendang telinga pecah, habis jantung. Mereka mati bergelimpangan. Kaum Nabi Ibrahim, Namrud yang menakluk dunia, menentang Ibrahim, diberi tempoh degil. Allah Ta'ala binasakan Namrud dan tenteranya dengan nyamuk je. Nyamuk, tentera nyamuk yang dianggap kecil. Kaum Lut yang melakukan kejahatan, akhlak yang buruk, berkahwin lelaki dengan lelaki, menentang Nabi Lut, dibinasakan dengan dilingkupkan negeri mereka, dilingkup. Di mana yang di bawah bumi naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Begitulah juga kaum Nabi Shu'aib.
dengan bencana yang membakar hangus mereka semua dibinasakan, menunjukkan bahawa akhirnya bahagialah mereka yang bersama dengan Islam, celakalah mereka yang lawan Islam, walaupun memakan masa yang lama. Pasal apa Tuhan beri masa lama sangat tu? Dok selalu hari ni lawan Islam serta-merta mampus selalu. Pasal apa? Tuhan nak beri pahala, beri pahala pada mereka yang berpegang dengan Islam ini, di mana pahala hari akhirat selama-lamanya, nikmat dalam kubur yang lebih panjang pada kehidupan dunia. Tanya mereka hidup atas dunia berapa lama? Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh mati dah berapa ribu tahun dah. Dalam kubur lama pada atas dunia lagi. Akhirat lama lagi. Kita kena faham ini, kena reti ini. Mengapa Tuhan jadikan perjalanan dunia ini penuh dengan ujian? Tak lama atas dunia ni, sekejap je. Walaupun kita berasa lama sangat. Menurut riwayat Ibnul Asir rahimahullah, apabila turunnya ayat tersebut, ayat suruh berdakwah cara terbuka, Rasulullah SAW menerimanya dengan penuh perasaan tanggungjawab yang berat. Baginda tinggal di rumahnya laksana orang sakit. Bila turun ayat ni, nak beritahu ke orang ramai anak beranak dulu pun sekalipun, anak beranak dalam sekapung sekalipun, berat. Sehingga Nabi sedih macam orang sakit. Sehingga baginda dikunjungi oleh ibu-ibu saudaranya, mak-mak saudara. Biasa mak saudara ni kesiang pada anak saudara, lebih pada pak saudara lagi. Dia orang puang, hati lembut. Mak-mak saudara Nabi pergi rumah Nabi, ziarah Nabi. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Mashtakaitu syai'an walakin Allah amarani an unzira ashirati," kata Nabi. Aku tidaklah sakit, kata Nabi ke mak saudara dia. Aku tak sakit. Aku tak sakit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahku supaya memberi amaran kepada keluargaku. Allah Taala suruh aku beri peringatan pada anak beranak aku, itu saja. Itu yang aku berat ni. Bukan mudah. Mereka pun menegahkan kepada Nabi. Mak saudara ni kata ke Nabi, ajaklah mereka jangan mengajak Abu Lahab, kerana ia mesti tidak akan menerima ajakanmu. Mak saudara ni tahu dah, Abu Lahab ni dah dengar berita dia lantik jadi rasul, dan yang paling kuat buat main senda menentang Nabi. Mak saudara kata, majaklah panggil anak beranak, panggil. Tapi Abu Lahab jangan. Hak sekor ni jangan panggil. Hak ni jahat. Mak saudara beritahu ke Nabi. Lalu Nabi SAW mengumpulkan keluarganya di kalangan Bani Muttalib bin Abdul Manaf. Jumlah mereka seramai 45 orang. 45 orang panggil keluarga yang dekat. Turut bersama ialah Abu Lahab yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Abu Lahab mari juga. Abu Lahab mari juga dengar berita ke dia. Dak jemput pun mari juga. Mari Abu Lahab ni. Beliau bukan sahaja sekadar hadir, tetapi mengeluarkan kata-kata menentang dan memberi amaran agar mereka tidak menukar agama, tidak membawa ajaran baru, nanti mendapat penentangan orang-orang Arab termasuk beliau sendiri. Abu Lahab beri amaran kepada mereka yang hadir, jangan ikut agama baru ni. Kalau ikut agama baru ni, semua orang Arab akan menentang. Ajaran ni pelik pada orang. Semua orang Arab akan menentang, termasuk aku pun menentang juga, ikut orang ramai. Aku akan ikut orang ramai. Di dalam majlis itu Rasulullah SAW tidak berucap sepatah pun sebagai suatu langkah yang bijaksana, tetapi menangguhkan majlis kepada suatu perjumpaan yang lain, di mana orang yang seperti Abu Lahab tidak perlu hadir dalam majlis itu jika kedatangannya untuk memburukkan dan mengeruhkan keadaan.
Oleh kerana Abu Lahab ada, Nabi tak bercakap sepatah. Panggil, duduk sajalah, Nabi tak bercakap. Dengar Abu Lahab maki je, Nabi tak bercakap apa. Ibnul Asir meneruskan riwayatnya bahawa Rasulullah SAW menganjurkan satu perjumpaan yang lain. Panggil mula. Baginda bersabda berkaum keluarganya dalam keadaan Abu Lahab tidak ada. Nabi menyampaikan ucapan. Ini khutbah Nabi pada anak beranak dia. Alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuh wa athiqu bih wa atawakkalu alaih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah anna ar-ra'ida la yakdhibu ahlah wallahi alladhi la ilaha illahu inni la rasulullah ilaikum khassatan wa ila an-nasi kaffatan wallahi bukan wallahi baik dia bawa wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqizun bagi di bawah qaf wa la tuhasabunna bima ta'malun wa innaha lal jannatu bukan lil jannah lal jannatu abada awin naru abada wa innaha lal jannatu abada awin naru abada. Bagi itu kena betul salah. Segala puji bagi Allah, aku memujinya, aku memohon pertolongan darinya, aku percaya kepadanya dan aku berserah kepadanya. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Maha Esa ia lagi tiada sekutu baginya. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya utusan di kalangan keluarga tidaklah berdusta terhadap keluarganya sendiri, kata Nabi. Anak beranak tak bohong ke anak beranak dia. Sesungguhnya demi Allah yang tiada Tuhan yang sebenar malaikat dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu khasnya dan kepada manusia seluruhnya. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan mati sebagaimana kamu tidur, kamu akan dibangkitkan sebagaimana kamu bangkit dari tidur, kamu akan dihisap dengan apa yang kamu amalkan, dan demi sesungguhnya sama ada syurga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Ucapan yang ringkas itu saja, beri peringatan pada anak beranak. Walaupun Abu Lahab menghadirkan dirinya juga, tetapi Abu Talib tidak lebih dahulu menegaskan. Diriwayatkan Abu Lahab ada, Abu Talib pintas. Abu Talib terus, Abu Talib ini paling tua pada orang lain, terus menyampaikan ucapan, kami sesungguhnya suka menolong kamu, menerima nasihat kamu, dan sungguh-sungguh membenarkan ucapanmu. Mereka semua adalah keluargamu dan aku salah seorang dari kalangan mereka, tetapi aku tidaklah bersegera pada apa yang kamu kehendaki. Namun begitu, teruskanlah apa yang kamu diperintahkan, maka demi Allah aku terus menerus akan menjagamu dan bermanfaat kepadamu. Tetapi diriku tidak mau meninggalkan agama Abdul Muttalib, kata dia. Ini Abu Talib, aku tak mau masuk Islam. Ini tu masalah hidayah. Tapi aku nak jagamu, pertahanmu, teruskan apa yang kamu nak perjuangkan ini, bawa. Tapi aku tak mau ikut lagi, tak mau ikut. Ini kerana tak dapat hidayah. Masalah hidayah ni satu benda yang sangat penting. Abu Lahab tidaklah mendiamkan diri, ia terus melahirkan penentangannya. Demi Allah, ini adalah sesuatu yang memalukan. Ambillah tindakan terhadapnya sebelum orang lain bertindak ke atasnya, kata Abu Lahab. Abu Talib terus menjawab, demi Allah, kami akan mempertahankannya selagi kami hidup, kata Abu Talib. Maka Abu Lahab tak berani nak kacau, kerana Abu Talib ada. Ini peristiwa yang pertama Nabi betul terang menyampaikan Islam.
Wallahu a'lam.